Sebenarnya, bukan abang ni seorang je, tetapi masih lagi ramai kat luar sana yang tak sedar bahawa penama KWSP ini bukan bersifat mutlak. Penama hanyalah pengurus tadbir sahaja. Hujungnya perlu dibahagikan mengikut faraid. Nak jadikan cerita, saya ada satu prospek bernama Encik Rahman yang ada jawatan tinggi dan dia dah plan untuk nak pencen. Lepas tu saya tanyalah, tuan tak nak ke tambah plan hibah takaful? Lepas tu dia cakap, tak apalah, dah cukup. Sebab saya punya KWSP pun rasanya dah cukup banyak dah. Saya boleh allocate 1 juta untuk keluarga saya dan maybe untuk amal jariah. Kemudian saya pun tanya Encik Rahman, tuan, macam mana kalau saya cakap kita tak perlukan RM 1 juta ringgit untuk kita bagi 1 juta ringgit kepada family dan untuk buat amal jariah? Tuan rasa menarik tak? Dan dia pun cakap, macam best, cuba explain sikit. So, dekat sum cover ni saya isi dah RM800,000 sebab dia nak bagi kat family kan. Dan coverage term ni saya tarik sehingga umur 80 tahun. Kenapa bukan 70? Sebab purata hayat warga negara Malaysia sampai umur 75 tahun. Kemudian untuk contribution payment term saya ambil 5 tahun. Okey, kenapa 5 tahun bukan 10, bukan 20? Sebab dia macam buat loan lah. Kalau lagi pendek kita punya tempoh caruman, accumulation yang kita bayar jauh lebih rendah daripada kita ambil tempoh caruman jangka panjang. Jadi sekitar RM57,000 total contribution untuk generate RM800,000 sum cover. Dan penambahan sekitar RM13,000 untuk melengkapkan lagi RM200,000 di bahagian A+ infak. Yang ini bertujuan untuk amal jariah tu tadi. Sebelum saya pergi lebih detail, saya bagi tahu dekat Encik Rahman. Saya cakap, tuan, actually bagus, you ada intention untuk menginfakkan dan juga mewariskan dekat RM 1 juta ni. Tapi kalau tak ada asset diversity, memang ada masalah selepas berlaku kematian. Sebab apa? Yang pertama, aset kita dibekukan dan pembahagian perlu melalui proses faraid. Yang kedua, kalau buat wasiat sekalipun, waris masih boleh cabar dekat mahkamah. Dan yang ketiga, proses faraid atau pencairan harta ni menelan kos yang tinggi dan makan masa. Persoalan dia, mampu tak waris cairkan aset dibekukan, dan sepanjang waktu tu pasangan serta anak yang masih kecil boleh tak mereka ni nak survive? Sebab itu tak hairan hampir 70 bilion harta yang tak dituntut di amanah raya. Bukan sebab orang tak nak tuntut, tapi nak tuntut harta pun menelan kos yang tinggi dan mengambil masa yang lama. Jadi saya pun advise kepada Encik Rahman. Saya cakap, tuan, it is good yang tuan ada RM 1 juta ringgit ni, so why not allocate sekurang-kurangnya RM350,000 ke akaun AIA. Dari sini kita dapat mencipta RM 800,000 aset yang boleh dihibahkan kepada waris kita. Dan on top of that, kita dapat menginfakkan RM 200,000 ke mana-mana badan untuk tujuan amal jariah. Jadi selepas alihkan RM350,000 ke akaun AIA, Encik Rahman masih lagi ada baki RM 650,000. Yang itu ikutlah nak beli kereta baru ke, nak beli rumah baru ke, nak tambah isteri baru ke. Yang hujung tu kita gurau-gurau je. Tapi kalau serius, pandai-pandai tanggung risiko dah. Apa yang terjadi selepas Encik Rahman alihkan sebahagian wang dia? Kini dia ada extra cash RM 650,000 dan juga aset hibah RM 1 juta untuk diwarisi dan juga diinfakkan. Lastly, sekiranya anda dah nampak macam mana nak utilize plan hibah takaful ni, ayuh kita berbincang lebih lanjut. Saya Megat Azwan, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.